Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam kuliah GRU 60104. Pada kali ini saya ingin berkongsi mengenai instrumen yang selalu digunakan dalam kajian. Terlebih dahulu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan instrumen kajian. Instrumen merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data. Ia juga merujuk kepada soalan-soalan atau kenyataan-kenyataan yang dibentuk khas untuk memperoleh maklumat berkaitan dengan tujuan kajian yang dijalankan. Secara umumnya, terdapat 5 kaedah untuk mendapatkan data dalam suatu kajian, iaitu soal selidik, pemerhatian, temu bual, ujian dan dokumen. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu soal selidik. Soal selidik adalah instrumen yang sering digunakan dalam kajian tinjauan. Ia merujuk kepada koleksi soalan tinjauan yang ditulis untuk dijawab oleh kumpulan responden kajian yang terpilih. Selalunya ia digunakan untuk mendapatkan data mengenai persepsi responden seperti sikap, motivasi dan lain-lain. Kaedah ini sangat efisien kerana dapat memberikan data dari sampel yang besar namun menggunakan perbelanjaan dan masa yang sedikit. Walau bagaimanapun, kaedah ini juga terdapat kekurangannya kerana tidak dapat memberikan maklumat why responden memberikan jawapan sedemikian. Terdapat 2 jenis soal selidik, iaitu tertutup dan terbuka. Pada soal selidik tertutup, responden hanya perlu memilih dari pilihan respon yang disediakan. Keadaan ini memudahkan peserta untuk memberikan respons dan memudahkan penyelidik untuk memberikan skor dan menganalisis. Contoh format respons yang selalu digunakan ialah seperti skala Likert, skala jenis Likert, senarai semak, pembezaan semantik dan pemeringkatan. Pada soal selidik terbuka pula, responden perlu memberikan jawapan mereka sendiri. Contohnya seperti esei terbuka dan esei terhad. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan respons yang mendalam, seterusnya membolehkan penyelidik untuk mengetahui sebab-sebab respon berkenaan diberi. Langkah melaksanakan kajian menggunakan soal selidik dimulai dengan mengenal pasti suatu masalah. Dalam langkah ini, pengkaji perlu memastikan isi kandungan soal selidik perlu ada kaitan yang signifikan dengan masalah yang dikaji. Bagi tujuan tersebut, pengkaji harus memecahkan masalah dihadapi kepada objektif-objektif khusus yang dapat menjelaskan apakah sebenarnya maklumat yang hendak diperoleh menerusi kajian yang dijalankan. Langkah seterusnya ialah membina soal selidik. Soal selidik perlu dibina jika tidak terdapat satu pun soal selidik berkaitan isu dikaji menerusi tinjauan yang dijalankan terhadap kajian-kajian lepas. Walau bagaimanapun, membina soal selidik bukanlah satu proses yang mudah. Justru adalah lebih baik untuk mengubah suai soal selidik sedia ada berbanding membinanya. Pengkaji boleh mendapatkan soal selidik menerusi tinjauan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pemboleh ubah yang dikaji dalam kajiannya. Pengkaji juga boleh menggabungkan beberapa pemboleh ubah dari soal selidik kajian lepas untuk digunakan dalam kajiannya. Baik sekali jika pengkaji dapat membina jadual spesifikasi instrumen untuk meningkatkan kesahan soal selidik yang dibina.
Dalam membina soal sidik, pastikan anda membina item yang memiliki kualiti yang baik, seperti memfokuskan kepada satu konsep sahaja, mengelakkan item yang memandu respon, mempunyai arahan yang jelas, disusun dari umum kepada khusus, mengelakkan membina item yang sensitif sehingga responden enggan menjawab dengan jujur, elakkan juga item yang tidak semestinya benar dalam semua konteks, dan yang terakhir, masukkan juga maklumat demografi responden yang diperlukan. Namun, bukan semua demografi perlu dimasukkan. Ia mestilah berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. Langkah yang ketiga ialah melaksanakan kajian rintis. Kajian rintis memberikan maklumat seperti kekurangan soal selidik, cadangan penambahbaikan, masa pentadbiran soal selidik, kesahan kandungan dan kebolehpercayaan yang boleh dilaporkan dalam bahagian kajian rintis penulisan tesis anda. Selalunya, kajian rintis dijalankan kepada 30 orang responden yang memiliki ciri yang sama dengan sampel kajian sebenar. Namun, anda boleh merujuk pandangan pakar-pakar lain dan menyatakan justifikasi sekiranya bilangan responden kajian rintis anda adalah kurang. Soal selidik juga perlulah dirujuk kepada pakar untuk mendapatkan eviden kesahan kandungan. Bagi tujuan tersebut, pengkaji dicadangkan merujuk kepada pakar berkaitan dengan bidang yang dikaji, pakar pembinaan instrumen dan juga pakar bahasa. Pakar merujuk kepada mereka yang arif atau berkelulusan dalam bidang tersebut, misalnya telah memperolehi PhD dalam bidang tersebut. Ataupun pakar juga boleh terdiri daripada pengamal dalam bidang tersebut. Dalam merujuk kepada pakar, pastikan anda sertakan latar belakang soal selidik, misalnya tinjauan kajian yang dijalankan, sampel yang akan menjawab soal selidik tersebut, format respons yang akan digunakan, dan yang paling penting sekali ialah definisi operasional setiap pemboleh ubah yang hendak dimasukkan dalam soal selidik berkenaan. Sediakan juga borang respon pakar untuk memberikan cadangan penambahbaikan terhadap soal selidik anda. Langkah keempat ialah menyediakan muka depan soal selidik. Muka depan harus menjelaskan tentang tujuan, kepentingan dan sebab kepada responden mengapa mereka harus menjawab soal selidik tersebut. Maklumat pada muka depan haruslah ringkas dan juga kemas. Sekiranya terdapat sokongan organisasi, institusi, kumpulan atau pentadbir yang berkait atau dihormati oleh responden, ini akan dapat meningkatkan kredibiliti soal selidik, seterusnya mendorong responden untuk memberikan kerjasama dalam menjawab soal selidik. Setelah soal selidik siap menjalani kajian rintis dan dibuat penambahbaikan, pengkaji sudah boleh mentadbirkannya kepada responden. Langkah pertama ialah menentukan responden yang akan menjawab soal selidik berkenaan. Responden ini harus dipilih menggunakan teknik pensampelan yang sesuai atau melibatkan keseluruhan populasi. Dan mereka merupakan individu yang mempunyai maklumat yang diinginkan dan bersedia untuk memberikannya. Langkah kedua ialah mengedarkan soal selidik kepada responden yang boleh dilakukan misalnya menerusi pos, email, telefon, pentadbiran peribadi dan juga temu bual. Tidak kiralah apa jua kaedah pentadbiran yang anda pilih,
anda perlu memastikan ia dilakukan secara beretika, seperti memastikan kerahsiaan atau ketanpanamaan. Langkah ketiga ialah melibatkan aktiviti susulan terhadap soal selidik yang ditadbirkan. Penyelidik perlu membuat aktiviti susulan untuk mengingatkan responden supaya menjawab soal selidik dan memulangkannya kepada penyelidik. Antaranya seperti menghantar salinan tambahan soal selidik yang biasanya bermula sejurus selepas tarikh akhir memberi respon tamat. Langkah terakhir ialah menganalisis dapatan. Kadar respon perlulah melebihi 50%, dan jika ia semakin tinggi adalah semakin baik kerana akan meningkatkan keyakinan terhadap generalisasi yang dibuat. Maklumat kadar respon dan kesannya terhadap tafsiran kajian harus dinyatakan dalam penulisan anda. Data juga selalunya lebih mudah difahami apabila dianalisis dan dipersembahkan hasilnya berdasarkan kepada persoalan kajian. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah pemerhatian. Kaedah ini dijalankan apabila pengkaji memperoleh data dengan memerhatikan peserta kajian. Penekanan semasa pemerhatian adalah untuk memahami persekitaran semula jadi yang dialami oleh peserta tanpa mengubah atau memanipulasikannya. Dengan membuat pemerhatian, anda akan memperoleh maklumat yang lebih objektif yang dapat dibandingkan dengan laporan penilaian kendiri peserta kajian. Secara umumnya, terdapat dua jenis pemerhatian, iaitu pemerhatian ikut serta dan pemerhatian tidak ikut serta. Dalam pemerhatian ikut serta, pemerhati menjadi sebahagian daripada peserta dalam keadaan yang sedang diperhatikan. Kaedah pemerhatian jenis ini membolehkan pengkaji memahami dan menjalin hubungan dengan peserta. Sementara itu, pengkaji yang menggunakan kaedah pemerhatian jenis ini juga mungkin kehilangan objektiviti dan terlibat secara emosi dengan peserta atau mungkin mengalami kesukaran untuk mengambil bahagian dan mengumpulkan data pada masa yang sama. Kaedah pemerhatian kedua ialah pemerhatian tidak ikut serta, di mana pengkaji memerhati dan merakam tingkah laku peserta tanpa berinteraksi atau ikut serta dalam situasi yang dikaji. Pemerhatian jenis ini sesuai digunakan sekiranya pengkaji tidak mempunyai latar belakang atau kepakaran yang diperlukan untuk bertindak sebagai peserta sebenar, atau jika kumpulan yang diperhatikan sukar untuk menerima orang luar. Pengkaji yang menggunakan pemerhatian jenis ini mungkin menghadapi kesukaran bagi mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai mengenai pendapat, sikap dan keadaan emosi peserta berbanding pemerhatian turut serta. Pemerhatian perlu dicatatkan dalam nota lapangan semasa pemerhatian dijalankan. Nota lapangan ini mengandungi maklumat seperti tarikh, lokasi, waktu, tempoh masa, topik, nota deskriptif yang merujuk kepada apa yang dilihat atau didengar oleh pemerhati secara langsung di lokasi kajian, dan juga maklumat reflektif tentang reaksi peribadi pengkaji terhadap pemerhatian, pengalaman dan pemikirannya semasa sesi pemerhatian dijalankan. Contohnya, penyelidik yang baik tidak akan menulis kelas menunjukkan suasana yang gembira. Sebaliknya, penyelidik harus menerangkan tentang aktiviti pelajar, raut wajah mereka,
interaksi sesama mereka, aktiviti guru dan pemerhatian lain yang menunjukkan bahawa kelas itu menunjukkan suasana yang gembira. Untuk memudahkan catatan di lokasi, seorang penyelidik sering membawa protokol atau senarai isu yang boleh dijadikan panduan dalam pemerhatian. Sebagai contoh, satu protokol ringkas untuk pemerhatian boleh merangkumi maklumat seperti: yang pertama, siapakah yang diperhatikan? Berapakah ramai individu yang terlibat? Siapakah mereka? Dan apa peranan dan tingkah laku individu yang dapat dilihat? Yang kedua, apakah yang sedang berlaku? Apakah sifat perbualan? Apakah yang dikatakan atau dilakukan? Yang ketiga, mungkin bagaimana keadaan fizikal? Bagaimana orang duduk dan di mana? Dan bagaimana peserta berinteraksi antara satu sama lain? Kaedah yang ketiga ialah kaedah temu bual. Temu bual adalah interaksi yang bertujuan di mana seseorang memperoleh maklumat daripada orang lain. Temu bual membolehkan penyelidik memperoleh maklumat penting yang tidak dapat diperoleh dari pemerhatian, seperti sebab peserta bertingkah laku tertentu atau tentang peristiwa lepas. Penemu bual dapat meneroka lebih mendalam terhadap tindak balas peserta untuk mengumpulkan data lebih mendalam berkaitan dengan sikap, minat, perasaan, keprihatinan, nilai dan pengalaman peserta. Secara umumnya, terdapat 3 jenis temu bual, iaitu berstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Dalam temu bual berstruktur, penyelidik mempunyai satu set soalan tertentu bagi mendapatkan maklumat yang sama dari semua responden. Temu bual tidak berstruktur pula adalah lebih daripada sekadar perbualan santai yang membolehkan penyelidik meneliti suatu peristiwa atau perkara yang menjadi perhatian di tempat penyelidikan dan sebagai peluang untuk belajar tentang peristiwa tersebut. Temu bual juga boleh dijalankan melibatkan beberapa individu yang dipercayai dapat menyumbang kepada pemahaman masalah yang dikaji. Temu bual jenis ini dijalankan bagi mendapatkan pemahaman yang dikongsi bersama oleh individu-individu tersebut. Semasa menjalankan temu bual jenis ini, pastikan semua peserta diberi pilihan untuk menyatakan pandangan mereka dan bukan didominasi oleh individu tertentu. Rakaman temu bual perlulah ditranskrib, iaitu ditulis semula dan disemak bagi memastikan ketepatannya. Tuliskan pada transkripsi maklumat mengenai tarikh, topik perbincangan dan peserta dengan menggunakan kod-kod tertentu serta nomborkan semua muka surat. Semasa analisis, transkripsi perlu dibaca dan bahagian penting perlulah diambilkan. Kaedah seterusnya ialah kaedah ujian. Ujian adalah satu set rangsangan yang terdiri daripada soalan ataupun kenyataan. Rangsangan ini diberikan kepada subjek untuk mendapatkan gerak balas mereka berasaskan kepada pemarkahan ataupun skor. Ujian digunakan bagi tujuan menentukan kecerdasan, pencapaian dan bakat subjek.
Kaedah yang terakhir ialah kaedah dokumen. Penyelidik kualitatif turut mendapatkan data dengan memeriksa pelbagai jenis rekod atau dokumen, termasuk dokumen arkib, jurnal, peta, rakaman video dan artifak. Sebagai contoh, sekolah merupakan sumber pelbagai jenis rekod-rekod murid, skor ujian, data kadar kehadiran dan minit mesyuarat yang mungkin boleh dijadikan sebagai dokumen untuk dikaji. Jurnal harian yang disimpan oleh guru memberikan laporan langsung mengenai apa yang berlaku di dalam kelas dan memberikan gambaran mengenai sekolah dari perspektif yang lain. Sementara itu, teknologi seperti kamera digital dan kamera telefon pintar turut memberikan pilihan digital yang sangat baik dan mudah dalam merekodkan tingkah laku peserta di lokasi kajian. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.